Assalamualaikum, saya Siti Nursyaidatul Natasha binti Zulkarnain. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis akad jual beli yang dipilih. Yang pertama sekali, saya akan memberitahu tentang pengenalan jual beli. Jual beli dari sudut bahasa bermaksud sesuatu pertukaran barang dengan barang ataupun bertukar barang dengan mata wang, di mana penjual dan juga pembeli. Seterusnya, jual beli juga apabila di dalam bahasa Arab ia bermaksud al-bai dan juga al-syira. Seterusnya kita akan ke pengenalan akad jual beli. Akad jual beli ialah ikatan antara dua pihak yang ingin melakukan kontrak jual beli, di mana ia berlaku antara penjual dan juga pembeli. Di dalam akad jual beli ini juga terdapat dua pernyataan, iaitu ijab dan kabul. Ijab adalah seseorang yang menyatakan tentang sesuatu yang diingini, dan kabul pula ialah seseorang yang menerima apa yang dinyatakan oleh ijab, iaitu pihak pertama dan juga pihak kedua. Di dalam akad jual beli ini juga terdapat satu yang memainkan peranan penting, iaitu sihah. Sihah ini di mana apabila dua pihak bersetuju untuk melakukan akad jual beli ataupun kontrak jual beli ini. Seterusnya kita akan pergi kepada rukun akad jual beli. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Islam semestinya ada rukun-rukun yang diberitahu supaya umat Islam ini tahu mana yang patut, mana yang tidak patut. Jadi di dalam akad beli ini, rukunnya adalah harus, kerana apa yang kita tahu dari zaman dahulu lagi, jual beli ini telah berlaku untuk mengawal keuntungan dan juga memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Seterusnya kita akan ke jenis akad jual beli yang dipilih. Saya memilih jenis akad jual beli, iaitu bai al-salam. Bai al-salam atau kata lainnya adalah al-salaf. Di dalam bai al-salam ini, dari sudut bahasa ia bermaksud mendahulukan atau pendahuluan. Di dalam bai al-salam ini, jenis jual beli ini adalah di mana ianya bersifat tanggungan, ataupun erti kata lainnya sebagai tempahan sesuatu. Contohnya, kalau saya ingin membeli sebuah perabot, namun perabot itu masih tidak wujud dan saya perlu menempahnya, memberitahu kepada si penjual untuk membeli dan menempah barang tersebut, namun saya perlu membayar dulu wang pendahuluan untuk mendapatkan barang tersebut dalam suatu tempoh yang sesuai. Hukum untuk bai al-salam ini adalah boleh, kerana ia adalah seperti hutang, tetapi hutang barang yang di mana kita membayar dahulu duit, namun barang kemudian akan sampai di tangan kita. Untuk dalil-dalil pensyariatan di dalam bai al-salam ini terdapat 3, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah dan juga ijma' ulama'. Di dalam Al-Quran terdapat satu ayat Al-Quran, iaitu Al-Baqarah 282. Al-Salam ini juga dikategorikan sebagai hutang. Di dalam Al-Sunnah pula pernah diberitahu bahawa apabila Nabi Muhammad Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk-penduduk situ telah mengamalkan tempahan ini, iaitu buah tempahan, dan akan dalam masa tempoh setahun ataupun 2 tahun sehingga 3 tahun. Menurut dalil pensyariatan ini, bai al-salam adalah diharuskan di dalam Islam. Kenapa ia dibenarkan di dalam Islam? Kerana ia mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Di dalam rukun bai al-salam terdapat 4 rukun, iaitu yang pertama adalah rukun al-aqidaan, yang bermaksud pihak yang mengikat perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua adalah al-sihah, di mana maksudnya juga seperti ijab dan kabul, di mana ijab menawarkan sesuatu dan kabul pula menerima, maksudnya bersetuju dengan apa yang ditawarkan oleh ijab.
Yang ketiga adalah ras al-ma'al yang bermaksud modal atau nilai harga sesuatu barang yang ingin ditempah. Mana di dalam rukun ini, pembeli harus mendahulukan bayaran untuk barang yang ditempah itu supaya penjual dapat menyiapkan barang tersebut dalam suatu tempoh yang ditetapkan. Kerana tanpa bayaran tersebut, jual beli al-salam ini tidak akan sah dan tidak akan menjadi lengkap. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, iaitu al-muslam fih, yang bermaksud sesuatu barang yang ditempah akan mendapat kemudian hari nanti seperti yang dinyatakan oleh si penjual. Di dalam syarat-syarat bai' al-salam terdapat 9 syarat yang dinyatakan, iaitu yang pertama adalah penjual haruslah menyatakan sifat-sifat barang tersebut dengan jelas supaya si pembeli tahu mengenai barang tersebut dan berminat untuk membeli barang tersebut, dan ia akan mendapat keuntungan kepada si penjual. Yang kedua adalah di mana dua pihak seharusnya mengetahui tentang jenis barang tersebut, kualiti barang tersebut sama ada ia bagus ataupun tidak, dan yang ketiga adalah jumlah barang tersebut yang ingin ditempah. Yang ketiga adalah di mana penjual semestinya atau seharusnya tidak mencampurkan barang yang ditempah oleh pembeli dengan barang yang lain supaya mengelakkan kadar atau sukatan barang tersebut menjadi lain dan akan mengakibatkan berlakunya pergaduhan. Yang keempat adalah syarat bai' al-salam itu mestilah barang itu adalah barang tanggungan ataupun barang tempahan. Yang kelima pula adalah di mana penjual mampu memberikan barang tersebut dalam tempoh masa yang dinyatakan. Yang keenam pula adalah di mana pembeli harus menyatakan barang tersebut yang ditempah perlu dihantar dalam masa tempoh berapa lama, sama ada sebulan ke ataupun 2 bulan, bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham. Kerana jika pembeli itu tidak menyatakan tempoh, maka penjual ada hak untuk melambat-lambatkan barang tersebut dan mungkin barang tersebut tidak dapat disiapkan dengan secepat yang mungkin. Yang ketujuh adalah di mana pembeli seharusnya menyatakan lokasi yang harus dihantar barang tersebut kepadanya supaya si penjual tidak keliru di manakah dia mahu mengantar barang tersebut. Yang ke-8 juga haruslah menyatakan jumlah bayaran yang harus dibayar untuk barang tempahan tersebut dan juga cara bayarannya, sama ada melalui perbankan online atau perbankan talian ataupun melalui secara cash ataupun secara bayar di tangan sahaja. Dan yang terakhir sekali adalah haruslah memberitahu harga barang tempahan tersebut sebelum mereka ataupun dua pihak itu berpisah di dalam majlis akad jual beli. Untuk kontrak jual beli tempahan pula ialah tentang menempah sesuatu barang, iaitu antara dua pihak, iaitu pembeli menempah sesuatu barang kepada si penjual, iaitu yang mahir melakukan barang tersebut ataupun yang mempunyai kemahiran untuk melakukan barang yang ditempah. Seperti contoh rumah yang ingin dibeli namun tidak wujud lagi, jadi pembeli ini harus menempah rumah tersebut kepada si penjual. Kesimpulannya adalah apa yang kita boleh lihat di dalam satu pembentangan ini, di mana kita lihat tentang pengenalan jual beli, iaitu pertukaran sesuatu barang dengan barang ataupun dengan mata wang. Yang kedua tentang akad jual beli, iaitu kontrak yang mengikat perjanjian antara dua pihak. Kemudian kita ada lihat tentang jenis akad yang dipilih, iaitu kita memilihnya bai' al-salam.
ketika kita memilih buy al salam, kita ada lihat dalil-dalil persyariatan dalamnya, kita ada juga lihat syarat-syarat di dalam buy al salam. Kita membayar sesuatu dan barang tersebut kita akan dapat di kemudian hari dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sekian pembentangan daripada saya, Siti Nursyadatul Natasha binti Zulkarnain. Semoga pembentangan ini dapat difahami oleh semua orang, dan juga maaf jika ada tersalah kata atau tersalah info. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.